Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, apa khabar semua? Tenaga dia banyak. Baik, alhamdulillah. Baik. Sekali lagi selamat datang ke Oh Ya Ke. Aku rasa kita boleh jadi penyanyi. Apa tu pump? Kita penambahan sikit bagus. Kita yang bangsa tahu tak, macam singer tu, kita yang belakang singer yang 3 orang biasanya. Backup singer. Backup singer. Lagu apa tu? Lagu apa tu? Entah. Cuap. Lagu apa? Oh, lagu aku. Itu kena cari kat Spotify penyanyi siapa Juf adalah seorang ni seniman. Yo je. Guys, thank you so much once again kerana sudi bersama kami di Oh Ya Ke. Minggu-minggu kita release episod kita, insya-Allah lah. Kita dah so far kita dah sampai lah kan Monday, Wednesday, Friday. Betul. Nantikan ke episod kita, kita akan coverkan as much as we can. Betul. Apa-apa yang korang ketengahkan. Thank you so much pada siapa yang dah komen, korang dah DM kita untuk kami ketengahkan. Jangan risau, bukan kita tak ketengahkan. Sometimes kita nak kena tunggulah sebab kita ada banyak episod yang kita boleh topik yang kita nak datang. So kita ada taruhlah susun benda tu macam cantik lah, in order. Jadi kita akan share kat korang, insyaAllah. Semoga ia akan bermanfaat untuk semua. Apa pun episod kali ini dibawakan khas. Tak kata ada tak pay attention. Dibawa khas oleh Oh Ya Ke. Yes. Gini Taiji. Asyik baik aku tarik dia punya handbrake. Kau tengok. Yes. Tak. Apa? Oh Ya Ke. Gitu. Aku dah. Apa pun episod kali ini, terima kasih banyak-banyak dah sudi untuk like, share dan juga komen lah apa ni semua. Follow kita punya TikTok, kita punya IG, kita punya YouTube pun. Terima kasih banyak-banyak. Correct. Okay, Ustaz, aku I have something that I want to ask you sebab also there's ada pendengar kita yang komen atau DM lah tanya tentang ni, and then I also myself baru saja try to research sikit lah tentang surah Ali Imran. Sebab selama ni actually okay lah, I know tu lepas Baqarah tu Ali Imran. Last time aku ingat Al Imran. Saya salah kan, kita ni yang tak pandai kan. So baru faham Ali Imran. So Ali Imran is keluarga Imran. Betul kan? So betul. Soalan dia is, who is Imran that dia so special sampai dia ada satu surah khas untuk dia? Atau apa cerita dia actually? Okay, so once upon a time dia punya cerita dia macam gini. So dari sebutan is betul. So ramai orang akan sebut Al Imran. Padahal bukan Al Imran. Dia Ali Imran. So Ali ni maknanya keluarga, Imran maknanya Imran. Jadi siapa ni Imran sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran dan dijadikan satu surah yang khusus yang menyebutkan tentang keluarganya Imran. Jadi ceritanya macam gini. Jadi Imran ni adalah seorang suami dan seorang bapa yang di mana mempunyai isteri yang mana ramai orang tak tahu dan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir yang sebahagian dikatakan namanya Hanna. Yes. So Hanna. Kemudian yang mempunyai anak namanya Maryam. Yes, betul. Yes. Baru daripada Maryam ni pun ada anak lagi namanya Isa alaihi salam, iaitu Nabi Isa lah. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala boleh sebutkan gini? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak kita belajar suatu pengajaran yang dilakukan oleh keluarganya Imran. Which is kadang-kadang jarang daripada orang kita buat. So bila Imran ni dan isterinya kita dah menikah, kemudian mengandung. Dan dalam kandungannya dia ada Sayyidatina Maryam kat dalam. Dari kandungannya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 35, 36 dan 37. Ni saya bacakan So disebutkan bismillahirrahmanirrahim, wa idh qalati imratu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang bermaksud ketika isterinya Imran, which is Hanna, telah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Maksud nazar ni apa? Berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar kata nazar? Tak.
So nazar ni adalah ketika kita berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu. Dan jika kita tak melakukan benda tersebut, maka ia menjadi suatu dosa yang sangat besar. Dia macam ya Allah Tuhanku, kasihkanlah aku rezeki, aku janji aku tak minum lagi. Nazar. Bukan. Kalau you nazar, kalau you niat itu sebagai nazar, maknanya kalau you minum lagi itu dosa yang sangat besar sekali. Faham. Sebab this one kalau macam ini kalau kita nazar tu maknanya kita buat perjanjian lah. Let's say kita perjanjian kita between me and you. You know, dosa dia still okay lah. Maknanya you mengkhianati perjanjian tersebut. Tapi bila you berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu kira dosa dia double kali lipat. So contohnya kalau seorang itu nak doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ada any hajat, you nazar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ada orang yang orang yang saya kenal, dia ada anak lelaki 4. Sekali bilang, ya Allah, aku bernazar kepadamu, jika anak aku yang kelima ni perempuan, maka aku akan sembelih 2 ekor kambing. Dan alhamdulillah dapat anak perempuan. Dan ketika dapat anak perempuan tu dari dilahirkan, maka dia melakukan nazar tersebut. Maknanya dia pergi korbankan. Dan nazar dengan akikah tadi tu lain tau. So ini just buat sebagai nazar yang nazar pada janjikan je lah. Yang tak semestinya korban kambing. It can be contohnya, kalau ada anak perempuan ni, maka saya nak puasa 3 hari straight. It can be anything. Suatu amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila you nazar, maka boleh dikatakan lebih cepat Allah Subhanahu Wa Taala terima ataupun Allah kabulkan. Because you buat perjanjian dengan Allah. Yes. So macam itu. Macam mana you ya Allah, kalau sekarang umur berapa? 27 28 kan? Sekarang 28. So contoh, aku umur dia setahun je lah. Contohnya 33. Contoh umur 33. Ya Allah, kalau engkau berikan aku jodoh ni ketika tahun ni, contohnya aku nak puasa selama 5 hari. Contohnya. Usually effect dia lagi power lah. Lebih power. Niat. Yes. Faham. So kalau terjadi, betul lah. This year you nikah. Wajib bagi you untuk puasa. Dan haram kalau you tinggalkan. So macam gitu. Yes. This is very very good. Sebab macam kalau kepada sesiapa yang berhajat something tu you can do, tapi must understand apa yang kau berjanji kepada Allah tu sebagai nazar, kena niat lah nazar lah. Yes, niat nazar. Apa yang kau buat tu make sure kau tunaikan. Ikut you punya capability lah. Yap. Janganlah kau janji lebih-lebih. Contoh macam gini ya. Contohnya dah 10 tahun 15 tahun tak ada anak. Ya Allah, aku kalau isteri aku hamil ni, aku bernazar yang aku akan solat 5 waktu all the way dan tak pernah lambat pun. Maknanya azan terus ini. Itu kan. So bagus. Yes, but it's very hard. So maknanya kalau you tak lakukan tu, menjadi dosa bagi you. Wow. So itu nazar. Okay. So kalau nak buat nazar ni apa? Time solat kita niat macam itu je lah. Ke macam mana? Macam biasa je. Tak semestinya dalam solat you kena nazar, tak. Any time of the day. And of course di luar toilet, bukan dalam toilet di luar toilet. Apa ni semua tempat-tempat yang seperti biasa, you nazar dengan Allah SWT, niat dalam hati. Untuk capai tu hajat, insya-Allah hajat tu Allah akan terima lebih cepat. Okay, so that's the secret. So Hannah ni dia nazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agar dalam janinnya ini yang ada dalam kandunganku akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maknanya orang yang rajin solatnya, rajin ibadahnya, maka terimalah nazar ini dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. So the first thing, ketika seorang ibu yang mengandung, is best to lakukan nazar. Nazar, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala biar anak kita ni menjadi orang yang solat, yang rajin ibadahnya, jaga dia punya kewajibannya. It's always best to do the nazar itself, which is untuk zaman sekarang jarang orang buat. So it's always the best buat macam itu. Then the next punya ayat is falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryam inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Yang maksud apa? Maka ketika melahirkannya,
dia telah berkata, iaitu Hannah, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam. So first kali, it's always best tu bagi orang-orang yang mengandung tu nazar dengan Allah SWT, biar Allah Subhanahu Wa Taala jaga anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. That's the first thing. Secondly, bila dah lahirkan, pentingnya menamakan anak yang kita dah cover already. Yep. Okay. Then the third one is, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Minta Allah SWT doa biar anak kita ni dijauhkan daripada gangguan syaitan. Bukan anak kita saja, dengan kita punya cucu sekali. So the thing is, bila keluarga Imran dan Hannah ni, dia lakukan ini benda. Tiga-tiga ni, which is nazar. Kedua, nama. yes. Apa lastnya tadi? Nazar, nama, melindung daripada syaitan. Bagus. Yes. Doa pada Allah Taala biar anak kita selamat daripada godaan syaitan. Sebab dah tengok macam lain aja mak. Semangat je, semangat. Energy. Yes. Tiga ni, maka ada yang berikutnya yang dia akan dapat, anak kita akan dapat bila kita buat, adalah ayat berikutnya, iaitu I just baca dia punya bahasa Melayu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima doanya dengan penerimaan yang baik. Bila kita buat tu, Allah straight away kabulkan doa tu, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Siapa tu Zakaria? Nabi Zakaria. You bayangkan, you buat tiga benda ni, dan dalam keluarga Imran ni, dia buat tiga benda ni, dan Allah SWT berikan ganjaran dia, dia punya return dia is, Allah berikan pemeliharaan yang baik. Maknanya biar dia menjadi anak yang soleha, biar dia tak diganggu oleh syaitan, maka kena kuatkan dia punya iman dia, kuatkan amal ibadah dia. So siapa yang Allah SWT hantar biar didik anak tersebut? Seorang Nabi Zakaria, seorang Rasul yang dipanggil sebagai Nabi Zakaria. Padahal mak bapak bukan Nabi tau. Imran bukan Nabi, Hannah pun bukan Nabi. Tapi Allah hantar disebabkan oleh nazar tu dan doa tu dan menamakan anak yang baik. Yes, that's how Allah Taala jaga tau. Dia kasih Nabi bro untuk jaga. Right. Zakaria bukan orang biasa bro. Nabi Zakaria tu daripada the same area jugalah. Same era. Same area juga Nabi Zakaria. Wow. Untuk jaga Maryam bro. Right. That's And why, bukan nak cakap Maryam dengan adik-adiknya, tak. Sayyidatina Maryam bro. That's why bila Sayyidatina Maryam mengandung ni, orang tuduh dia, orang semua banyak orang tak percaya juga sebab dia adalah seorang yang jaga suci yes. ni semua. Right. And not tu je. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga dikatakan di sini, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemuinya, iaitu Maryam, di dalam mihrab. Tahu mihrab tu apa tak? Mihrab tu tempat solat. You pernah nampak tak? Macam kadang-kadang ada office ataupun rumah yang diorang buat macam ada macam tempat-tempat solat yang diorang kasih cantik apa. Diorang panggil sebagai mihrab. Ataupun imam kalau kat masjid ada that thing yang diorang macam masuk atau dekat dengan tempat that corner tu, that dome tu dipanggil sebagai mihrab. Oh, okay. So untuk yang mihrab ni, which is nanti I akan masuk tentang mihrab ni, Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab. Dia mendapati makanan di sisinya, maknanya di sebelahnya Sayyidatina Maryam. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan makanan ni? Maka Sayyidatina Maryam menjawab, itu daripada Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Ini menunjukkan bahawasanya, padahal Sayyidatina Maryam tak keluar mana-mana pun. Dia hanya kat dalam bilik ibadah itu saja. Yep. Tapi Nabi Zakaria sendiri boleh tanya dengan Sayyidatina Maryam, mana boleh dapat ni makanan-makanan yang ada kat tepi ni semua? Which is daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makanan daripada syurga bro. Yep. Sebab aku I think yesterday I read sikit lah, dengar kan, sebab yang tu Nabi Zakaria tu wonder sebab the fruits yang dia ada tu is macam sekarang tengah musim panas, fruits tu musim sejuk yang fruits. Yes, true. For you to even have it, macam mana kau dapat? Yep. That's why kan. Yes. Interesting. So that's the thing. Bila
kadang-kadang mak bapak kita yang lakukan amalan tersebut, tapi kita yang mendapatkan demi kenikmatan tu. Right. So sampai boleh rezeki dijaga oleh Allah SWT, kemudian daripada pemeliharaannya iaitu Nabi Zakaria, maka ini menunjukkan bahawasanya pentingnya kita melakukan 3 benda tersebut. Dan nak cakap pasal mihrab tu, I would like to emphasize here, kalau boleh setiap rumah kalau boleh ada mihrab, itu bagus. Yep. Saya pernah nampak rumah yang ada mihrab yang lawa. Masya-Allah. Ada satu kali saya ikut Ustaz Fad. I follow you one untuk cukur rambut. Satu rumah je nanti remind you whose house. Yang lawa gila, dan rumah dia lawa gila. Aziz satu je lawa gila. But memang very very nice lah. I think everybody should really invest, sebab bila kita kat rumah tu ada mihrab tu, nak sembayang tu, nak solat tu, semangat dia macam lain macam sikit. Especially macam you would not have the chance untuk imamkan dekat you will not have the chance to imamkan dekat masjid. Betul. Tapi dekat rumah tu you can have that feels lah untuk imamkan dekat your own mihrab. Betul. Even office ke apa, it's always best to at least kena ada satu mihrab. Jangan sampai tak ada mihrab. And we're not talking that you need to macam cantik, betul-betul cantik-cantik, you spend thousands of dollars, tak. Make simple it as simple as possible. Asalkan tempat tu adalah tempat yang untuk kita ibadah. So itu namanya mihrab. And after that, you nak tengok daripada kemuliaan Allah berikan kepada Sayyidatina Maryam, diberikan seorang anak yang namanya Nabi Isa. And Nabi Isa ni dia hadir di dunia ini tanpa ada bapa. Correct. So itu yang Allah SWT berikan suatu kemuliaan kepada Sayyidatina Maryam. Yes. Dan bayangkan ketika itu Ali Imran, Ali maknanya apa tadi? Keluarga Imran. So dia satu surah tapi namanya Keluarga Imran. Tapi dengan kemuliaan yang dilakukan 3 benda tadi itu, bayangkan Sayyidatina Maryam diberikan satu surah nama Maryam sahaja. Tak ada nak cakap Imran sahaja ataupun Hana sahaja, tak, tapi Maryam sahaja. So ini menunjukkan bahawasanya penting kita lakukan 3 benda tadi tu. Dan nazar kalau kita tepatilah, nazar kita kalau kita tepati apa yang kita janjikan kepada Allah, make sure kau tepati, Allah akan the thing will come flow. Bukan pasal dia nak Imran dengan Hana nak anak yang perempuan, nak anak yang mulia, yang yang solehah. Dia pergi sampai ke Nabi Isa alaihissalam, that level lah. I think Chop semalam yang seterus I heard the story is Chop macam stop pause. Chop. Chop. Sebab bukan itu Chop. Chop lain. Sayyidatina Maryam, before that ada Jibril dia jumpa dia. I don't know whether you've heard of this story or not. This one is what I hear lah. Jibril jumpa dia in a form of lelaki yang handsome. And then Maryam ingatkan macam nak menduga lah, Maryam say macam Allah akan lindung aku, macam whatever it is lah. Tapi Jibril tell her that macam bukan, aku bukan sini untuk menggoda kau, aku just want to tell you that kau akan be given a child. And then tapi dia kata aku tak kahwin, macam mana aku nak ada. But Jibril said lah macam ni, ada kuasa Allah. True, Allah betul. Akan berikan kau. Yes. Sedih pun tak, because I think tak semua dia seorang orang biasa yang bukan Nabi untuk dapat jumpa Jibril dan berbual dengan Jibril tu is something next level. Yes, true. Kan? Betul. Untuk Jibril turun and tell her, aku adalah Jibril, aku adalah utusan Allah. It's really wow. It's amazing. Wow. This is interesting. Kita cover macam surah Ali Imran, kita terus transfer pergi ke surah Maryam. So mostly everything, kalau kau nak tahu the family chain of Nabi Isa alaihissalam lah, kan, kalau kau nak tahu tu, dan korang baca surah Ali Imran. So the quiz now is ada quiz. Sekarang aku ada tebuk aku pula. The quiz now is so Nabi Isa dia ada mak, dia tak ada bapa. Correct. Okay. So now ada tak orang yang ada bapa tak ada mak? Ada bapa tak ada mak? Tak ada lah, mana ada? Tak ada lah. Ada. Siapa dia? Kira macam daripada bapa, kira dari lelaki lah. Pasal not really, pasal kita tak boleh melahirkan apa. So kita tak boleh panggil sebagai bapa lah. Maknanya kalau Nabi Isa daripada seorang perempuan, rahim. Daripada seorang perempuan. Correct. Ada tak yang daripada seorang lelaki? Tak ada lah. Tapi tak ada daripada perempuan. Tak ada lah, mana ada? Ada.
Mana ada? Ada. The only person dalam dunia ni yang tak ada ibu dan bapa, tak ada parents. Kira tak semestinya parents apa? It can be from. Then Nabi Adam je tak ada mak bapak lah. Langsung. Itu tak ada mak bapak langsung. Kita ada mak bapak. Okay. Nabi Adam tak ada mak bapak langsung. Betul. Maknanya is not from woman, not from man. Yes. So Nabi Isa from woman. Tak ada from man. So sekarang pertanyaan, ada tak yang from man tapi bukan from woman? Tak ada from woman. Hawa? Kalau Jufri boleh jawab, puasa Hawa 2 hari. Oh Hawa. Puasa Hawa daripada rusuk. Yeah. Born to bird. Apa sahabat? Yes. So Sayyidatina Hawa daripada lelaki, bukan daripada perempuan. Right, dia dibikin daripada rusuk mana? Kiri kanan tak tahu. Daripada rusuk je lah. Rusuk ya. Soalan je, rusuk kiri ke kanan? So macam gitu. That's a good quiz kan. Aku ada fikir jauh tadi. Allahu Akbar. This is wow. Now you see so amazing kan. So ada yang tak ada mak bapak. Yang kita ada mak bapak, ada yang ada mak, tak ada bapak, tapi ada yang macam ada bapak tapi tak ada mak. Daripada lelaki lah. Orang cakap bapak daripada lelaki lah. Macam gitu. Ada je nak test aku ni. Sekali-sekala lah Islamic quiz. Belakang ada. Tapi tahu Hawa tu maknanya apa kan? Hawa yang ni lah, yang kita on kalau bukan, itu Hawa dingin. Itu lain. Hawa tahulah, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diturunkan. Siapa yang namakan Hawa? Siapa namakan Hawa Wah. Siapa? Tuhan lah kan? Yalah. Allah lah. Ada yang katakan Allah. Tapi satu lagi yang menamakan? Tak tahu. Adam? Yes. Oh serius lah? Yep. Hawa macam gitu. Yelah. Tapi ditanya oleh malaikat nak namakan siapa? Dia tanya siapa? Jibril lah? Tak tahu lah. Dia tanya kan? Kau Jibril yang the one. Yes. Nak tanyakan nak namakan siapa? Wanita ini, yang isterimu ini. Mereka katakan Hawa. Dia sebetulnya Hawa. Maknanya diambil daripada sesuatu yang dalam bahasa kaedah bahasa Arab, Hawa tu maknanya sesuatu yang berasal daripada sesuatu yang hidup. Apa? Dah cover. Ingatkan balik. So orang diketemukan di Jabal Rahmah, Mak. So Hawa itu adalah maknanya sesuatu yang berasal daripada sesuatu yang hidup. Sebab itu dinamakan Hawa. Right. Okay. Yes. I want to go back to Nazar. Kita ada few more minutes lah. I think Nazar ni is very very good sebab I think this is something new. Macam sebab kadang-kadang kita nak something, kita doa kenapa kadang-kadang dia tak sampai. Memang kadang-kadang tak sampai tu sebab belum lagi lah. Allah, kita must understand that bila kita doa untuk sesuatu tu, Allah dah susunkan. Sabar, aku tahu engkau minta $10, tapi aku tengah susunkan kau $1,000. Tapi tak boleh kasih kau sekarang. No to that. Tapi of course kalau korang nak benda tu lagi macam mampat lah. Kalau kau nak doa kau mampat tu, buatlah nazar. Tapi also I think this is it's a dangerous line also. Of course. Sebab aku I feel, personally feel, of course kalau kau tak tepati janji kepada Allah tu, ada something yang akan dangerous lah. Dosa sangat besar. Dosa. So kalau especially kepada orang-orang sana yang nak taubat, it's good kalau kau nak bernazar, ya Allah, engkau kurniakan aku anak, atau kau kurniakan aku rezeki, aku sekarang bernazar aku bernazar, aku akan puasa gini atau aku akan solat 5 waktu. Tapi must remember, kalau tak tepati janji, I think bagus you kasih contoh. Let's say contoh. You kasih contoh. Sebab kadang orang, I think based on the IG ke apa kan, macam orang kadang tak tahu how to. Okay, you try itu dulu. Generally orang selalu nak taubat. Nak taubat. So how to do it? Sebab dia dah rasa kesusahan. Habis Allah duga dia dengan maybe tak ada rezeki. Dia susah je hidup dia. Habis tapi dia jahiliah, masih nak party, nak apa semua. So dia bernazar kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kalau engkau berikan aku kerja yang dia nak sangat lah. Let's say usually orang akan macam gitu. Kerja dia nak, so very specific, have to be very specific. Dia nak kerja jadi SQ punya stewardess. Tak kisahlah stewardess ke steward lah kan. Ya Allah, kalau engkau pasal ni based on experience, ada orang macam gitu. Betul. Ni aku just baru teringat balik. Ada kawan ni lah, dia minta kepada Allah, kalau engkau kasih aku kerja ni, sebab dia nak sangat kerja tu, aku bernazar aku akan tutup aurat aku.
Dia akan pakai tudung semua. And then alhamdulillah sampai sekarang dia tutup aurat dia. Dia pakai tudung semua. Dan dapat SQ tu. Dapat SQ tu. Dapat. That's good. Dapat SQ dia. Tapi itulah bila SQ tak boleh pakai tudung. Oh. So benda tu ya. Dia kat situ macam hoi. Yeah, so itulah. Tapi yalah, of course dia maybe janjian daripada Allah tu lah. Aku understand maybe bila aku terbang tu aku tak boleh pakai. Tapi lepas tu dia memang dia kalau off flight dia akan pakai. Yalah, tapi still that's why they have to be very specific. Maknanya you have to think. Dia tak boleh macam aku akan nazar ini tak. You have to think apa yang you nazar ni dia akan membantu you untuk melakukan yang apa yang udah nazar tu tak. All this kind of things. Yes. It's very dangerous tapi it's good. Kalau korang nak tu, tapi make sure lah apa yang kau nak janji tu to your own capability. Yes. Jangan kau aku akan solat 5 waktu tepat pada masanya. Aku akan tahajud hari-hari. Aku akan berpuasa 2 hari seminggu. Jangan. Yes. No matter how much you really want it, memang of course tu Allah akan berikan kau tu semua. But jangan over promise yourself. Sebab kau akan mendatangkan tu yalah dosa pada diri sendiri. It's very I think because bila dia buat nazar tu, kadang-kadang orang fikir yang doa dia belum diterima. Yes. But you need to understand this concept. Allah akan berikan you apa yang you perlukan, bukan apa yang you inginkan. Itu you kena faham. Contohnya macam gini, Juf. Let's say me, I ada anak. My anak sakit. I bawa pergi doktor ke apa. Kemudian doktor bilang, maknanya dia kurang vitamin C apa ni semua. Okay, saya bawa dia pergi kedai. Kedai tu ada apple and ada orange. Mana yang ada vitamin C? Orange. Tapi dia nak apple lah. Tapi orange is good for him. Right. So nak macam mana dia nak pun, but I will still tell him that, ambil ni orange because orange, you need orange now. Right. I will buy for you apple later. Yeah. Because what I can afford now, what I can give you now is orange. So macam gitu. And ataupun my anak masih kecil lagi, umur 7-8 tahun. Dia suka motor superbike. Can I buy for him now? Boleh, cuma tak boleh bawa. Kan? I mean, buy for him for what now? Tapi, I tak kasih dia all this macam superbike now. Later, maybe bila dia besar. I ada rezeki, I akan berikan dia. Because he is not ready for it. True. But, bila I tak kasih dia sekarang, dia akan merengek. Do you think that I tak sayang dengan dia? Bukan. Kan? Right. So I sayang dengan dia. But I know that it's not the right time for you now. So I will give later. So sama konsep dengan doa. Bila kita doa, Allah tahu apa yang kita perlukan now. Bukan apa yang kita inginkan. So you selalu husnuzan dengan Allah, selalu baik sangka Allah Taala. Just dia ibarat you just ikut Allah punya plan. Dia sama macam gini, Juf. Tawakul. Yes. Bila you naik kereta api, MRT ke apa, bila naik tu, you pernah masuk tunnel? Pernah. Rasa takut tak? Kadang. Kalau awal-awal sekali. Maybe rasa macam tiba-tiba gelap apa ni semua. Nampak apa. Yes. Tapi bila gelap tu, do you throw your ticket away? Your EZ-Link away and just jump out? Tak. You trust in dorang punya engineer, SMRT punya engineer. So, dia akan keluar juga. So dalam keadaan susah macam mana pun you just trust God punya plan. You akan keluar daripada that masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So itu saja daripada. Okay, thank you so much. I think we covered a lot lah today. It's very good. Good sharing. Thank you so much. Welcome. Sebab kita baru tahu pasal Nazar, pasal Ali Imran. Tu dengan Ali Imran dengan Hannah, and then pergi ke Maryam, pergi ke Isa alaihi salam. You know, this is all these things yang kita tak. I think a lot of people tak tahu. Orang tahu mostly orang tahu pasal surah Baqarah lah, mainly lah. But you know, dan orang tahu pasal ni. Thank you so much. Okay. Okay, thank you so much everybody. Aku hope everybody belajar apa yang ni, and jangan hayal-hayal macam aku kadang, sebab Fat suka dah tangkap dah sekarang aku. Betul. Sekarang dia ada macam momen dia macam dah
Itulah sebab korang kat rumah yang atau kat mana-mana mendengarkan, korang tak tahu berapa lama aku dah duduk kat sini. Okay, sehingga kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk follow, like, share Instagram kita, komen atau whatever. Share, jangan, like I always say, kalau kau share tu insyaAllah ia akan bermanfaat untuk semua orang out there. Okay, insyaAllah kita akan jumpa pada episod berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.